Sebab itu dulu negara kita ni, tanah-tanah ni semua orang putih punya, walaupun lepas merdeka. Sebab itu tanah-tanah, bandar-bandar di negara kita ni semua nama orang putih. Georgetown, itu nama Melayu ke? Tak, George, King George. Penghormatan kepada King George III, Raja England ketika itu. Lebuh Campbell. Campbell itu nama India ke? Tak, Campbell. Dinamakan sempena nama Sir George William Robert Campbell, Governor British di Pulau Pinang, 1872 sampai 1873. Jalan McAllister, Pening, dinamakan sempena Colonel Norman McAllister, Governor British di Pulau Pinang, 1807-1810. Jalan Kimberley, Pening, dinamakan sempena nama John Wardenhouse atau gelaran beliau Earl of Kimberley, yang merupakan setiausaha negeri-negeri jajahan British. Jalan Farquhar di Pulau Pinang dinamakan sempena nama Robert Townsend Farquhar, Lieutenant Governor di Pulau Pinang tahun 1804 sampai 1805. Butterworth. Butterworth dinamakan sempena nama William John Butterworth, Governor British di Singapura 1843 sampai 1851. Tuan-tuan yang nama Seberang Perai ni dulu Seberang Perai? Tak, baru dapat ubah. Dulu tak. Nama Seberang Perai dulu Province Wellesley. Province Wellesley, Seberang Perai, Pulau Pinang, dinamakan sempena nama pegawai British Richard Colley Wesley, yang kemudian dikenali sebagai Lord Wellesley, Governor British di Madras, yang kemudiannya menjadi Governor General di Bengal, di India. Apa lagi? Fort Cornwallis. Fort Cornwallis sempena nama Charles Cornwallis, Governor General di Bengal, di India. Itu baru Pening saja, belum negeri lain lagi. Sabah, Kota Kinabalu dulu nama apa? Jesselton. Nama orang putih semua. Jesselton, Port Beach di Tenom, apa lagi? Beaufort, Sabah. Beaufort tu pun nama orang putih juga. Di negeri saya di Pahang, Cameron Highland. Nama pun Cameron Highland. Mana itu bukit Cameron punya. Fraser Hill, segala bukit semua dia. Fraser Hill. Kalau di Kuala Lumpur, saya ingat nama-nama jalan di Kuala Lumpur tu semua nama orang putih dulu. Jalan Conley, tempat kraftangan Malaysia, ataupun Jalan Gurney. Jalan Gurney sekarang Jalan Semarak. Gurney tu nama pembesar orang putih. Jalan Davidson, dulu dah tukar nama kepada Hang Jebat. Jalan Travers dekat Brickfield, masih ada lagi lah Jalan Travers. Jalan Bellamy, ni dekat Istana Negara Lama, Bellamy Road. Jalan Gilmat dekat dengan Jalan Dota, Gilmat sekarang jadi Jalan Dota lah. Jalan Mountbatten dekat dengan Jalan Tun Razak. Itu Jalan Treacher. Jalan Treacher ni Jalan Sultan Ismail sekarang. Dia Treacher tu Sir William Hood Treacher, Resident General Melaya dulu. Orang putih semua. Di Perak tak payah cerita lah. Perak lagi banyak nama-nama Mak Salehnya. Bukit Maxwell, Teluk Anson, baru lagi tukar jadi Teluk Intan. Sekolah Menengah Anderson, Port Well, baru tukar Kuala Sepetang, barulah romantik sikit. Kata Port Well. Ada dekat KL Jalan Well Road. Sekarang ni Jalan Raja Culan, Well. Ada sekolah menengah Clifford di Kuala Kangsar, dan di Lipis pun ada sekolah Clifford juga. Clifford yang kejar Mak Kilau sampai ke Terengganu tu, Clifford. Di Selangor ada Pulau Keri. Walaupun ramai situ duduk masyarakat orang asli, tapi pulaunya nama Pulau Keri. Jalan Templars Park, nama Templar ingat kat Australia, lupa kat Rawang ke. Port Swettenham, Klang, Port Swettenham. Negeri Sembilan ada nama tanah orang putih. Ada Port Dickson. Dickson dapat nama. Melaka, Kampung Morton dan bagai lagi. Jadi, dia tidak tinggalkan kita 100%. Adalah sekarang ni pejuang-pejuang bahasa nak mengembalikan semula nama-nama penjajah ni kepada nama Melayu. Tapi seperti biasa, yang akan menentang idea-idea itu adalah orang Melayu sendiri. Apa sebab? Kerana yang kedua British tinggalkan di negara kita adalah golongan Anglophile, dia panggil. Siapa Anglophile?
Anglofil ni pemuja Inggeris. Muka macam kita, kulit gelap macam kita, tapi sangat mengkagumi Mat Saleh. Luar biasa sekali. Benda ni bukan teori, tidak. Dia memang dilakukan secara tersusun. Memang berlaku satu rekrutmen secara rasmi terhadap proksi penjajah daripada kalangan penduduk-penduduk tempatan. Dan cubaan awal untuk merekrut elit-elit global oleh misionari Kristian ini memang menjadi kajian banyak pihak. Antara nama-nama yang muncul yang terlibat di dalam merekrutkan orang-orang Melayu supaya berfikir, bertindak cara Mat Saleh ni, Thomas Byton. Dia daripada London Missionary Society to the Chinese People of Malaysia, awal abad ke-19. Ada tulisan kajian tentang metodologi yang beliau lakukan. Begitu juga Benjamin Kisberry daripada Malay Mission Chapel di Singapura, yang juga pioneer kepada vernacular education di tanah Melayu ketika itu. Mereka buat beberapa strategi untuk menjadikan beberapa orang kita sekarang, dia panggil Anglophil. Tuan-tuan nanti boleh Google perkataan Anglophil. Anglophil ni pemuja Inggeris. Caranya, mereka pegang istana. Mereka pegang istana, bangsawan-bangsawan Melayu, mereka didik supaya memiliki jiwa dan pemikiran kerangka Anglophil. Ini cara dulu, strategi dia. Jadi, mereka akan minta anak-anak elit ini dimasukkan ke dalam institusi-institusi pendidikan acuan barat 100%. Antara yang terkenal ketika itu Penang Free School lah di Pulau Pinang, dan juga MCKK, Malay College Kuala Kangsar. Ini kita cerita sejarah, bukan cerita yang sekarang. Kan takut ada orang MCKK marah, Penang Free School marah. Ini cerita sejarah, bukan cerita mengatakan awak hari ni. Tak, ini cerita dulu punya cerita. Jadi mereka akan didik anak-anak elit Melayu ini menjadi seorang Anglophil. Daripada segi cara fikir, sikap, kehendak dalam segenap bidang. Makan cara Mat Saleh, minum cara Mat Saleh, kahwin pun dengan Mat Saleh. Tak selera dia tengok Melayu. Dia didik begitu. Ni bukan marah orang kahwin orang putih. Tak. Oh, kalau gitu anak saya Anglophil lah Ustaz, dia kahwin Mat Saleh. Itu jodoh. Itu lain. Yang ni dia taste dia orang putih. Segala Mat Saleh lah. Mereka akan mengorang putihkan Melayu itu dengan satu pandangan bahawa kalau nak maju, you kena ikut Inggeris. Ini sampai sekarang kan ada Anglophil itu. Masih lagi ada. Kalau you nak maju, you kena ikut Inggeris. Kalau you nak maju, mesti pandai English. Jangan cakap bahasa masing-masing. Takkan maju. Mereka beranggapan bahawa bahasa etnik tidak akan menjadikan siapa-siapa pun berjaya dalam hidup. Sebaliknya yang paling berjaya hanya dicapai dengan menguasai bahasa Inggeris. Bahasa lain tak ada harga. Ini Anglophil lah. Bila tanya kenapa bahasa Inggeris bagus sangat ke? No, bahasa Inggeris ni dia ada kerangka standardnya yang tersendiri, yang dipanggil sebagai the Common European Framework of Reference for Language ataupun CEFR. Dia tak pernah dengar ke kita ada KBSM, kerangka bahasa Melayu juga. Bahasa Melayu pun ada kerangkanya juga. Sebab itu apabila ada pemimpin kita sekarang yang berusaha untuk berucap dalam bahasa Melayu, yang bantai tu bukan bangsa lain pun, Melayu ke? Melayu ke? Apa? Menteri cakap Melayu, tak kerti cakap putih nak jadi menteri. Dia ada kita di Malaysia ni, dia ada satu masalah. Kita akan pandang hina orang bercakap Melayu sebagai orang tak educated. Kita ada problem orang Malaysia. Anglophil lah. Anglophil. Tuan-tuan, English is just a language, not a knowledge. English hanyalah bahasa saja. Tapi masalah kita di Malaysia, kepandaian bertutur bahasa Inggeris dilihat sebagai kayu ukur kebijaksanaan. Ada artis
Bila dia nak ditemu ramah, dia berusaha juga nak cakap orang putih, walaupun dia pun tak bergerti ke cakap orang putih. Yang banyaknya hanyalah you, I, so, thank you, excuse me, you know, well, tu ya banyak. Well, ialah macam yang saya cakap tadi, you know, maksudnya, apa benda gitu, tak tahu benda dia cakap. Tak apalah, janji nampak cerdik. Mentality kita. Kadang nak tersembur kuih raya bila dengar anak-anak saudara balik kampung masa hari raya, cakap dengan anak umur 7, 5, 6 tahun, no, don't, it's dirty. Mami told you, jangan main sini. I don't want you nyanyian. You nampak tu atuk marah. Tak tahu. No, it's dirty. Aku nak lempongai menera ni, bukan? Don't, nak cakap English, full swing 100% English lah. You nak cakap Melayu, you cakap Melayu lah. Apa saya nak rojak? Maknanya dua-dua bahasa pun you tak pandai. Tapi saja nak tunjuk, oh, aku ni educated ni. Educated apa? Setakat is dirty. Itu bukannya educated. Kita, orang Melayu, kita kena bangga dengan bahasa kita. Jumlah penutur bahasa Melayu dalam pelbagai dialek di seluruh pelosok dunia sekarang mencecah 300 juta orang, menjadikan bahasa Melayu termasuk dalam 7 bahasa terbesar dunia, selain daripada bahasa Rusia, Arab, Spanyol, Hindi, Inggeris, Mandarin. Sekarang ni di PBB ada 6 bahasa selain daripada Inggeris yang diiktiraf sebagai bahasa antarabangsa. Tapi Anglophile tetap menganggap English number 1. No, ada 6 lagi bahasa. Dan on the way, bahasa Melayu akan didaftarkan juga. Jepun sedang berusaha nak menjadikan bahasa rasmi internasional. Sebab kebanyakan penutur kita yang berasal daripada rumpun Melayu ni, diaspora Melayu ni dia ramai. Dia ada di Afrika Selatan, Sri Lanka, Amerika, di Australia, di United Kingdom, di Arab Saudi yang mualat-mualat tu kan. Geng-geng petani, geng-geng Indonesia yang kerja mutawif. Kan mualat. Cakap Melayu seperti kita, tapi dia orang sana. Tapi lah macam biasa kita akan merasakan bahawa macam dulu Faiz Subri, Pening. Dia dapat anugerah Puskas. Dia sepak bola rezeki kok mana tak tahu. Gol lawan Pahang. Memang berkat lah. So, gol. Dia dapat anugerah daripada FIFA. Dia pun pergi. Ketika nak ambil anugerah, dia keluar nota, baca, cakap thank you apa semualah. Tidak ada orang Malaysia yang bangga pun dengan pencapaian dia. Sebab yang berita muncul lebih banyak adalah mengutuk kerana dia tak pandai bahasa Inggeris. Bayang teruk tak teruk Anglophile-nya orang-orang kita sekarang. Dia punya kejayaan orang tak pandang. Kegagalan dia berbahasa Inggeris, itu yang dibahaskan. Ada satu artis dapat anugerah. Disilakan untuk beri ucapan. I sound stupid when I speak in Malay. Sorry. Saya rasa nampak bodoh kalau saya cakap bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Jadi izinkan saya bercakap dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan, adakah kebodohan dan kecerdikan terletak pada bahasa? Tak. Tapi ini yang kita panggil sebagai Anglophile.